syarikat palsu logo halal daging haram akan didakwa esok. Ibadah haji tahun depan belum diputuskan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita wilayah bersama saya Muhammad Shah Musa. Untuk perkembangan lintas langsung dari negeri-negeri, kita bersama Miza Yusni. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syah. Dan untuk perkembangan lintas langsung negeri, kita mulakan dengan Sabah dan antara perkongsiannya, polis bercadang menyenarai hitam pesalah jenayah daripada memasuki negeri Sabah, dan tumpuan dari Sarawak pula mengenai pengesahan kerajaan negeri bahawa kesemua daging import mempunyai sijil, dan rakan setugas Bumawin juga akan membawakan usaha menaik taraf sekolah daif. Dan kemudian kita ke negeri Kedah pula, di mana peruntukan lebih 20 juta ringgit bagi pembinaan lebih banyak rumah di bawah projek perumahan rakyat termiskin. Dan semuanya bersama rakan penyampai Muhammad Syahrizam Awang, Bumawin dan juga Siti Zaidah Osman. Jadi untuk laporan utama berita wilayah, kembali semula bersama Syah. Silakan. Sebuah syarikat yang didapati terlibat dalam pemalsuan logo halal dalam kes kartel daging haram akan didakwa di mahkamah esok. Pada masa yang sama, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid mengesahkan berdasarkan ujian jabatan kimia terhadap sampel daging beku yang diambil daripada gudang simpanan berkenaan mendapati ia bukan daging kuda, kanguru serta babi. Bila berkata demikian pada sesi penggulungan usul kartel daging di Dewan Negara. Kita bukan tak mahu nak reveal nama yang terlibat ini, tapi ianya ialah kerana satu syarikat, esok kita akan tuduh satu company, syarikat ini satu syarikat, dia ambil daging, kemudian dia chop gunakan syarikat lain. Saya harap Babi Bisna tu faham. Mana dia ni satu pengumpul, kemudian dia ambil satu daging, dia chop satu jenama yang menjadi demand yang tertinggi dan harga yang paling mahal. Dato' Rosul menjelaskan kerajaan tidak pernah memandang remeh isu berkenaan dan telah melakukan beberapa tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Ia merangkumi membeku aset syarikat berkenaan bernilai RM1 juta, merampas 24 shop syarikat-syarikat jenama yang mempunyai permintaan tinggi, menyita 5,000 keping pelekat halal jakim yang ditiru dan 2,428 kotak daging beku yang dianggarkan bernilai RM738,640. Selain itu, beliau turut menafikan laporan bahawa aktiviti kartel daging haram itu telah berlaku hampir 40 tahun. Kemudian ada yang mengatakan ianya dah berlangsung selama 40 tahun. Pada saya itu tidak benar. Kerana syarikat yang kita jumpai ini baru berdaftar pada tahun 2014. Kemudian dapat import pada 2017. Jadi apa yang diwariskan itu saya rasa banyak yang tidak betul. Usul mengenai isu pembungkusan semula daging haram menggunakan logo halal jakim yang melibatkan kepentingan orang ramai khususnya umat Islam itu telah dikemukakan Senator Asma Hussein. Polis Diraja Malaysia PDRM beri jaminan untuk turut membantu siasatan kes kartel daging import. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador berkata pihaknya juga sudah membuka beberapa kertas siasatan berhubung isu itu berdasarkan laporan daripada beberapa individu dan badan bukan kerajaan NGO. Tambahnya, walaupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna adalah agensi paling relevan dalam isu berkenaan, namun PDRM juga akan menjalankan siasatan. Hal perdagangan. So yang paling relevan untuk menyiasatnya adalah KPDN JCP. Dan saya melihat dari sudut apabila perbuatan ini tadi sekiranya terbukti benar yang telah menimbulkan kegusaran kepada rakyat, orang ramai,
bahawa mereka takut bahawa mereka termakan daging haram lah, daging itu tadi. Jadi saya ambil tindakan dari sudut undang-undang ni. Persatuan Pengguna Kedah turut memandang serius berhubung isu kartel daging sejuk beku haram yang berlaku. Ia bukan sahaja menjejaskan pasaran daging import ke negara ini tetapi juga menghakis keyakinan khususnya umat Islam terhadap kesahihan logo halal yang dipamerkan. Sehubungan itu, Setiausaha Yusriza Yusof meminta kerajaan menghentikan sementara pengimportan daging sejuk beku dari luar negara ke Malaysia. Ia bagi memudahkan siasatan dilakukan oleh pihak berkuasa. Menurutnya, daging tersebut dilabel sebagai halal namun logo tersebut adalah palsu yang tidak diiktiraf oleh JAKIM dan Majlis Agama Islam Dunia yang seterusnya menjadi kerisauan kepada pengguna. Beliau bercakap di pejabatnya di Alustar. Antara negara yang mengimport daging sejuk beku ke Malaysia ialah India, Australia dan New Zealand. Lembaga Tabung Haji TH menasihati orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan mana-mana maklumat berkaitan pelaksanaan ibadat haji 2021 Masihi 1442 Hijrah yang tular di media sosial. Pengarah Eksekutif Haji TH Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata pihaknya masih belum menerima sebarang makluman rasmi berkaitan urusan haji tahun harapan dari pihak berkuasa Arab Saudi. Jelasnya, Menteri Agama dan Pengurusan Kanan TH dijangka akan mengadakan mesyuarat dengan Menteri Haji dan Menteri Agama Arab Saudi awal tahun hadapan. Sebarang keputusan yang disepakati pemimpin kedua-dua negara menerusi mesyuarat tersebut, terutama berkaitan ibadat haji, akan diumumkan selepas itu. Pihak TH juga menyarankan orang ramai hanya merujuk kepada mereka untuk mendapatkan maklumat sahih dan rasmi serta tidak mudah mempercayai segala maklumat haji yang ditularkan kepada umum. Mesej berkaitan ibadat haji tersebut dipercayai tular selepas program muzakarah haji yang diadakan secara dalam talian selama 3 hari bermula 21 Disember lalu. Sikap segelintir penduduk di daerah Mersing yang mengabaikan soal kebersihan menyebabkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar murka. Sikap tersebut menyebabkan tempat awam dipenuhi sampah sarap. Melalui hantaran dalam akaun Facebook rasmi baginda, Sultan Ibrahim bertitah tabiat tersebut jika berterusan akan memberi kesan negatif kepada kesihatan orang ramai. Selain itu, imej Mersing sebagai sebuah daerah pelancongan yang menjadi tumpuan pelancong dari luar negara serta kaya dengan keindahan alam semula jadi juga bakal turut terjejas. Sedangkan titah baginda, sektor ekopelancongan Mersing berpotensi besar untuk terus dimajukan selain menjadi pintu utama kepada pulau pelancongan di sekitarnya. Sultan Ibrahim mahu pihak berkuasa tempatan menguatkuasakan kompaun secara efektif supaya rakyat lebih berdisiplin. Titah baginda lagi, Mersing perlu mencontohi daerah Muar yang dinobatkan sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN pada 2018. Isu tuntutan bayaran caj air mentah oleh Kedah terhadap Pulau Pinang. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berharap isu berkenaan dapat diselesaikan dengan baik di meja rundingan. Tegas beliau, kemelut itu tidak boleh dibiarkan berpanjangan kerana melibatkan kepentingan rakyat. Beliau menjelaskan tidak menjadi halangan untuk kementerian menjadi pemudah cara antara negeri terlibat, namun ia perlu mendapat persetujuan pentadbiran kedua-duanya berikutan bidang air di bawah mereka. Cuma tinggal lagi pihak kementerian KASA ini masih menaruh keyakinan tinggi kepada negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kedah ini untuk menyelesaikan masalah ini secara runding cara antara mereka. Sebab saya yakin kebijaksanaan antara pimpinan dua buah negeri ini mampu menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Tetapi again, kalau misalnya tidak mampu ataupun ada memerlukan kepada penglibatan pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, maka pihak kita tidak ada halangan untuk menjadi orang tengah atau pihak yang menjadi facilitate discussion atau mediator discussion antara kedua-dua pihak. Datuk Dr. Ahmad Masrizal berkata demikian di lobi Parlimen. Ketika ini, Kerajaan Pulau Pinang menunggu tindakan rasmi Kedah. Ketua Menterinya, Chow Kuan Yew menjelaskan tiada sebarang perbincangan rasmi antara kedua-dua pihak sejak isu tersebut dibangkitkan. Sebelum ini, Kerajaan Kedah dilaporkan tidak menolak kemungkinan membawa isu tuntutan bayaran caj air mentah terhadap Pulau Pinang ke mahkamah sekiranya ia tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno berkata pihaknya masih mahu menyelesaikan perkara tersebut secara rundingan.
Bagi memastikan daging sejuk beku tempatan yang dijual di pasaran menepati piawaian halal JAKIM, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turun padang ke salah sebuah pusat penyembelihan lembu di Selangor bila memantau sendiri proses lengkap bermula dari penternakan, penyembelihan, penjualan dan pemasaran daging lembu tempatan itu. Dato' Dr. Zulkifli berkata lawatan ke Pusat Penyembelihan Lembu SH Nada Sdn Bhd di Sungai Buloh, Selangor ini diharap secara tidak langsung memulihkan keyakinan pengguna terhadap status daging halal yang meragukan. Kita akan fokus keseluruhannya, bukan satu yang ini mengikut SOP yang memerlukan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan kerjasama dalam ruang lingkup kita dan insya-Allah saya akan lihat apa permasalahan yang menjadi serabut di kalangan masyarakat atau kekeliruan, kita akan jawab. Tambah beliau lagi, masyarakat tidak perlu risau dan khawatir kerana setakat ini daging yang dikeluarkan oleh Pusat Penyembelihan Tempatan melengkapi proses rantaian pensijilan halal sebagai pengeluar daging sejuk beku halal yang diiktiraf JAKIM. Pengarah urusan SH Nada Sdn Bhd Zaim Nazri berkata, dalam menangani isu keraguan status daging ini, kuasa pengguna harus digunakan dengan mengkaji dan memilih syarikat yang mendapat pengiktirafan Badan Halal Negara. Sebelum ke perkembangan negeri-negeri, berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Abdul Aizat Nazmi Azmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini ada berita yang ingin saya sampaikan. Sempena sambutan tahun baru ini, keadaan cuaca di Malaysia bakal diwarnai dengan keadaan lembap, iaitu amaran cuaca waspada bermula 31 Disember 2020, iaitu meliputi daerah Marang sehingga ke negeri Johor. Manakala 1 Januari 2021 pula ia beralih ke hampir ke semua jajahan negeri Kelantan dan sebahagian daerah negeri Terengganu. Tidak sampai di sini sahaja kerana ia bakal meluas sehingga ke negeri di bawah Bayu, iaitu bermula dari Kota Marudu, Pantai Barat dan juga pedalaman negeri Sabah, iaitu bermula pada esok hari. Dan kita pula tidak usah alpa kerana keadaan yang sama juga turut berlaku di kawasan sekitar perkapalan rantau negara kita, yang seperti yang kita dapat lihat di sini berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Baik, keadaan cuaca semasa pula, hujan berserta ribut petir di satu tempat kini berlaku di selatan negeri Kedah sehingga ke negeri Johor ini. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke lewat petang hari ini. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, hujan dan juga ribut petir di satu dua tempat juga turut diperhatikan kerana kehadiran satu sistem tekanan rendah di perkapalan berhampiran dengan negeri Sabah ini membawa kelembapan yang tinggi dan boleh berterusan sehingga ke malam ini. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Aizat dari Malaysia. Polis Sabah bercadang menyenarai hitam pesalah jenayah daripada memasuki negeri itu. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang yang sudah bersedia di Kota Kinabalu. Silakan.
Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sabah bercadang menyenarai hitam pesalah jenayah daripada memasuki negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata ia akan turut membabitkan tahanan Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Cadangan tersebut turut melibatkan pengusiran pulang penjenayah termasuk pendatang asing tanpa izin ke negara masing-masing. Perkara itu akan diperhalusi sebelum dilaksanakan dan akan dibincangkan dengan kerajaan negeri dalam masa terdekat. Cadangan salah satu saya ini saya nak blacklistkan semua penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah di negeri Sabah, kita nak blacklistkan dan tak dibenarkan masuk Sabah lagi. Because jangan lupa Sabah mempunyai kuasa imigresen sendiri. Datuk Hazani bercakap kepada media selepas penyerahan gantian kenderaan pengiring yang di Pertuan Negeri Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai perkembangan kes rusuhan yang menyebabkan kematian di Beaufort baru-baru ini, katanya suspek utama Jimmy Black masih diburu polis. Suspek dipercayai masih berada di negeri ini dan dinasihati menyerah diri bagi membantu siasatan. Hari ini seramai 8 individu terlibat dalam kes berkenaan dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Tahun 2020 yang penuh cabaran hampir melabuhkan tirainya. Harus diakui, Sabah antara negeri yang terjejas strok dengan pandemik COVID-19 dan mengharunginya bukan sesuatu yang mudah. Namun rakyat masih bersyukur kerana sepanjang pandemik ini, keselamatan daripada anasir luar terus kekal terjaga. Ikuti laporan disediakan Mazrona Kalinggalan menyimbas pencapaian Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Kita dah pecahkan tradisi ni bahawa kita boleh bekerjasama dengan ADM, dengan PGA. Kita buat banyak kerjaan, terutama sebelah timur. Sebagai entiti bertanggungjawab mengkoordinasi operasi kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah mulai tahun ini, Eskom memulakan kerjasama dengan pasukan keselamatan lain termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa pada Mac lalu, Eskom telah memperkukuh penugasan dengan menempatkan 1,500 pegawai dan anggota PDRM, ATM termasuk APMM melibatkan 8 kapal, 3 bot dan hampir 50 kenderaan. Operasi harian dijalankan di seluruh kawasan Ezon melibatkan 10 daerah mengunjur dari Kudat ke Tawau. Bagi memperkukuh operasi kawalan, nota kerjasama strategik pelaksanaan Op Cegapati Daratan antara PDRM dan ATM dimeterai 7 Oktober lalu. Antara kejayaan terbesar, tumpasnya sebuah sindiket pengedaran dadah di Kuala Sungai Tawau Lama dengan rampasan 54.35 kg syabu dan 74.56 gram pil ecstasy melibatkan nilai 2.5 juta ringgit 24 November lalu. Melalui OCP Daratan Selatan pada 16 November, Eskom merampas 22,900 bungkus rokok seludup bernilai 288,032 di pantai Kampung Hidayat, Batu Empat, Jalan Apas, Tawau. Manakala sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat sebanyak 70 kawasan panas pati dikenal pasti. We got a lot of success. Kita buat pemeriksaan 45,923. Kenderaan kita buat 25,886. I got a lot of support from other agency di kawasan ini. Sebelum adanya OCP, kita operasi di sini adalah lebih kepada pesisir pantai. Kita mengawal daripada kemasukan pendatang haram, penyeludupan. Tetapi dengan adanya OCP ini, makanya kita dapat perluaskan lagi tugasan. Dalam tempoh Oktober hingga Disember, Eskom menumpaskan jenayah penyeludupan dadah, rokok seludup dan lain-lain barang dengan nilai rampasan mencecah 5.4 juta ringgit melibatkan penangkapan 36 warga asing. Bila ada Eskom ni kan, kami tidak risau sudah tentang keselamatan Lahadatul ini. Bila Lahadatul terkena dengan bandar perangnya, dengan penculikannya, apa segala kan, sebab Lahadatul ni bandar yang dekat dengan pantai. Sejak ada Eskom ni, memang saya nampak ada perubahan.
Kerajaan juga akan terus meningkatkan teknologi pengawasan elektronik Eskom sejajar dengan kemampuan kewangan negara. Seperti dinyatakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, suntikan dana itu akan memantapkan lagi fungsi Eskom. Bukan mudah sebenarnya untuk mengawal sempadan perairan negara dan mengekalkan ia supaya terus sifar jenayah rentas sempadan, namun dengan kerjasama yang mantap di antara PDRM dan juga ATM, ia tidak mustahil. Mazrona Kalingkalan, Berita RTM. 5 pendatang asing tanpa izin parti termasuk 2 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan ditahan Angkatan Tentera Malaysia ATM dari arah Indonesia ketika cuba menghampiri kawasan ladang kelapa sawit di sempadan Malaysia. Parti berusia 5 hingga 32 tahun itu ditahan pasukan Brigad ke-5 Infanteri Malaysia 5 Brigad yang sedang meronda di sektor Op Benteng di kawasan sempadan Tawau dan Indonesia. Panglima 5 Brigad Brigadier Jeneral Zamri Jeffrey Darus dalam satu kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati kesemua individu tersebut cuba masuk secara haram bagi mencari pekerjaan dalam sektor perladangan. Kesemua parti diusir dan diiring keluar ke sempadan Indonesia oleh anggota kumpulan serkap malam semalam dan laporan polis turut dibuat di Balai Polis Kalabakan untuk siasatan lanjut. Tegas beliau, ATM tidak akan berkompromi dengan sebarang aktiviti parti dan jenayah rentas sempadan, malah sentiasa mengawal ketat sempadan daratan Sabah menerusi kolaborasi Op Benteng. Penduduk tempatannya bekerja di ladang-ladang juga diberi amaran agar tidak terlibat dalam aktiviti membawa parti masuk ke negara ini. Majlis Amanah Rakyat MARA akan mengadakan perbincangan dengan pihak Dewan Perniagaan dan usahawan tertentu di Sabah dalam usaha mengenal pasti hala tuju yang sesuai diketengahkan untuk memperkasa keusahawanan di negeri ini. Pengurusinya Dato' Haja Azizah Muhammad Dun ketika berkongsi perancangan MARA tahun hadapan berkata langkah mengadakan perbincangan merupakan antara konsep kelestarian pembangunan usahawan tempatan. Kita mau membangunkan lebih ramai lagi usahawan kita yang berjaya, yang boleh kita angkat sampai ke peringkat antarabangsa global. Saya melihat bahawa Sabah mempunyai potensi yang tinggi. Daripada segi produk-produk kita yang unik untuk negeri Sabah saja, yang boleh kita bawa sampai ke peringkat global. Datuk Azizah ditemui RTM di Beaufort. Katanya produk di negeri ini unik untuk diketengahkan ke pasaran antarabangsa termasuk produk makanan. Beliau yakin hasil daripada perbincangan berkenaan lebih banyak peluang dan kaedah sesuai disenaraikan untuk meningkatkan lagi kualiti produk tempatan untuk dipasarkan di peringkat global. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Sentiasa pantau status kesihatan. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama dengan Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. KPDN HEP Sarawak mengesahkan kesemua daging sejuk beku import yang diperiksa mempunyai sijil halal yang telah diiktiraf. Dan perinciannya kita bersama Buma Wen dari RTM Kuching. Silakan Buma. Miza, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak mengesahkan kesemua produk daging sejuk beku import yang diperiksa di 113 premis di seluruh negeri ini mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kenyataan media daripada KPDN HEP memberitahu ia merupakan hasil pemeriksaan ke atas premis menjual produk daging sejuk beku di peringkat peruncitan dan pemborong yang diadakan pada operasi bersepadu melibatkan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS serta Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak sejak 4 Disember lepas hingga semalam. KPDN HEP yang juga telah menghasilkan 53 kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 yang mana 8 daripadanya melibatkan kesalahan logo halal di premis kedai makan serta kilang. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA diharap dapat mencari kaedah terbaik bagi mengatasi masalah pondok yang dijadikan gerai sementara di persimpangan Jalan Bakun Bintulu. Ini kerana jumlah pondok yang didirikan itu semakin bertambah dan sukar dikawal pada masa akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi berkata, kaedah terbaik perlu diambil bagi memastikan peniaga yang terdiri daripada penduduk setempat mempunyai gerai yang lebih sempurna dan tidak berlaku pertambahan gerai tanpa kawalan.
Tin ada atur hari perintah ngagak tamu kita itu. Tindak ya tamu tetap. Tak tamu dia kira kebakar sementara mah. Dulu dia gagak. Tin ada tamu kebakarnya. Bertambah rumah dia. Tambah langkau dia. Pihak hukum ada gaya. Nyalai harap benar utainya oleh diputar ke tahun 2021. Beliau turut mencadangkan sebuah tamu dibangunkan di kawasan tersebut memandangkan lokasinya amat strategik iaitu di laluan Jalan Pan Borneo Bintulu, Miri dan Bintulu, Bakun. Sementara itu, penjajah yang ditemui menyambut baik usaha Majang memandangkan ia menjadi tempat mereka mencari rezeki lebih 10 tahun lalu. Berjual. Utainya subah harga RM1 nak utainya. Agak murah subah harga RM1. Jadi beda kari RM1 jadi RM2. Dia tahu jadi bisa harga RM3. Dia buahnya kadang-kadang yang bisa RM8 nak buahnya. Kita berasanya amat ke kami. Dan nanti utainya pasal udah bisa mesko ada bisa umumnya ikutai ke karatai disebut sidaya tahu kami amat mana mau madah begini ke kamalas budi yang ngagai kami nyame harap ke uliah ngagak mana ke mela bagi kami bersimbah baku aku tu laban segi berapa lebih 10 tahun kuda berjual dia segi ada kerja bukai segi dia ajak mah. Jelas mereka, sekiranya adanya tamu di kawasan itu, ia akan menjadi infrastruktur tambahan kepada penduduk selain sekolah rendah dan sekolah menengah yang bakal siap pembinaannya dalam tempoh terdekat. Tahun 2020 menyaksikan bidang pendidikan terus menjadi agenda utama Kerajaan Sarawak dalam usaha memperkasa pembangunan modal insan di negeri ini. Tumpuan pembangunan bukan sahaja dalam aspek penyediaan infrastruktur, malah melibatkan pembangunan insaniah pelajar. Imbasan 2020 kali ini menyorot usaha kerajaan membangun dan memperkasa bidang pendidikan di negeri ini. Penyediaan kemudahan infrastruktur pendidikan pastinya turut memfokuskan kepada usaha menaik taraf sekolah-sekolah daif di negeri ini. Malah, isu ini terus mendapat perhatian dan dibangkitkan setiap kali persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rafai dalam sidang DUN pada November lepas memberitahu 433 daripada 1,020 sekolah daif di negeri ini sudah dibaik pulih dengan pembiayaan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. 587 lagi sekolah daif akan dibaiki dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Menteri Kanan Infrastruktur Dato' Seri Fadilah Yusof dalam satu taklimat pelaksanaan projek sekolah daif di Sarawak pada Jun lepas menyatakan bahawa sebanyak 93 sekolah daif di Sarawak terlibat untuk dinaik taraf menerusi peruntukan RM700 juta yang telah dibayar kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan. Peruntukan tersebut merupakan dana RM1 bilion yang telah dipersetujui menerusi rundingan antara Kerajaan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf sekolah daif di negeri ini. Tahun 2020 juga menyaksikan murid-murid tahun 1 di semua sekolah di negeri ini telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Bagi tujuan itu, Sarawak telah membelanjakan RM11 juta yang digunakan untuk membekalkan buku, bahan pembelajaran dan kursus kepada lebih 2,000 guru yang mengajar murid tahun 1. Pembinaan sekolah antarabangsa, satu lagi usaha Sarawak menaik taraf bidang pendidikan ke peringkat antarabangsa. Sarawak merancang membina 5 sekolah antarabangsa di negeri ini. Ketika berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah tapak projek Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak di Batu 12 Jalan Kuching Serian pada September lepas, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu pembinaan sekolah antarabangsa itu merupakan sebahagian daripada usaha Sarawak mengatasi dilema tenaga kerja dihadapi industri di negeri ini. Dengan adanya sekolah antarabangsa itu, ia akan dapat melatih selain menyediakan generasi muda negeri ini dalam jurusan yang sesuai dengan peredaran zaman yang berkisar kepada teknologi kerana masa hadapan negara maju bergantung kepada teknologi.
Penguasaan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET amat penting dalam usaha memperkasa kemahiran dan daya saing anak-anak Sarawak menghadapi revolusi industri 4.0. Ke arah itu, Kolej Vokasional Matang telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan 10 syarikat tempatan di negeri ini pada awal bulan ini bagi menyediakan program latihan TVET dan latihan industri yang berkualiti kepada anak-anak Sarawak. Penularan pandemik COVID-19 sedikit sebanyak menjejaskan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan penutupan sekolah. Namun, usaha terus dilakukan oleh pelbagai pihak bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran ini tidak terhenti dan keselamatan pelajar sentiasa terjamin. Esok, jangan lupa ikuti imbasan yang kami sediakan berkaitan ekonomi sepanjang tahun 2020 di negeri ini. Polis Sarawak berjaya tumpaskan sindiket pecah kedai yang aktif di Kuching dan Pedawan dengan menangkap 4 lelaki tempatan termasuk seorang dalang utamanya atau mastermind menerusi op pintu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Fizul Saleh menyatakan mereka yang ditangkap berumur 19 hingga 40 tahun. Dato' Fizul Saleh menjelaskan 2 daripada lelaki yang ditangkap bekerja sebagai pengawal keselamatan dan 2 lagi penganggur yang dipercayai bergiat sejak tengah tahun ini. Dengan tangkapan tersebut, sebanyak 9 kes iaitu 8 di Kuching dan 1 di Pedawan dapat diselesaikan. Daripada tangkapan tersebut, kita telah berjaya memperolehi balik barang-barang curi seperti yang berada di hadapan tuan-tuan yang keseluruhan rampasan ini kita anggarkan lebih bernilai lebih 23,000. Hasil simakan mendapati 3 daripada suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan narkotik, curi motosikal dan bangunan. Manakala 4 lagi suspek terlibat masih dicari yang menggunakan kereta sewa sebagai modus operandi untuk melakukan jenayah. Antara 25 barang-barang yang ditemui semula termasuk 7 set rim motosikal, exhaust, blok enjin, 2 telefon bimbit dan beberapa peralatan motosikal lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 437 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman sehingga 14 tahun penjara dan sebatan jika disabit kesalahan. Dalam pada itu, PDRM Sarawak memerlukan maklumat dari orang awam untuk membantras jenayah di talian hotline PDRM 082 240 800. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Bu Mawin. Pembinaan lebih banyak rumah di bawah projek perumahan rakyat termiskin, insentif pengambilan pekerja oleh Pekeso dan tarikan baru di Alustar antara yang bakal dipaparkan dalam lintas langsung dari Kedah. Jadi, bersedia di sana rakan setugas Siti Zaidah Osman. Silakan Zaidah. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. RM20,120,200 diperuntukkan kepada negeri ini bagi projek perumahan rakyat termiskin PPRT bagi tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 74 buah rumah dibina baharu, manakala 1,142 buah rumah kediaman dibaik pulih. Di Besar Kedah, Muhammad Sanusi Makno berkata program di bawah pelaksanaan skim pembangunan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan kumpulan sasar dapat meneruskan kelangsungan hidup yang lebih baik. Kita nak beri keutamaan di Kedah ni kerana kita kata Kedah ni tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Mereka ni semua orang kaya-kaya lah. Agensi kerajaan. Mereka berbakti lah kepada orang ni, orang-orang miskin insya-Allah. Beliau mengadakan program ziarah kasih IKU di Jeneri C. Pada program itu, beliau turut menyampaikan bantuan berupa barang keperluan harian dan pemasangan plak bina baru PPRT. Di SIK sahaja, lebih RM1,688,000 diperuntukkan bagi membina 7 buah kediaman PPRT dan 104 bagi kerja-kerja baik pulih rumah. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dipertanggungjawab untuk menyalurkan dana kerajaan berjumlah RM1.5 bilion subsidi upah kepada majikan menerusi insentif pengambilan pekerja atau penjana kerjaya.
Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso Datuk Seri Muhammad Azman Aziz Mohamed berkata ia bertujuan mengurangkan kadar pengangguran dan mewujudkan peluang pekerjaan. Menurutnya, subsidi upah yang diperuntukkan RM600 kepada setiap pekerja yang dikekalkan dapat membantu pekerja dan majikan meneruskan operasi. Katanya program bersasar pada tahun depan melibatkan industri tertentu termasuk pelancongan, perhotelan dan peruncitan yang agak terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi ini adalah antara inisiatif yang telah diumumkan di dalam bajet 2021 untuk membantu majikan dan memastikan bahawa majikan boleh terus melaksanakan tanggungjawab dan terus membantu dalam peningkatan ekonomi negara. Dan kita sedia maklum bahawa sepanjang program yang telah dilakukan pada tahun 2020, majikan telah dapat meneruskan perniagaan, pekerja tidak dibuang, ekonomi dapat dipulihkan dengan begitu baik sekali. Katanya melalui bayaran subsidi upah tersebut dapat mengurangkan beban kewangan majikan dan pada masa sama pekerja tidak akan hilang pekerjaan. Malah sepanjang 6 bulan tahun ini pengangguran dapat dikekang dan dapat dikurangkan dengan adanya inisiatif berkenaan. Medan seni di Lorong Star berdekatan Pekan Cina dan Pekan Melayu Alostar bakal menjadi tarikan baharu pelancongan. Gambar lukisan mural bercirikan sejarah negeri Kedah diabadikan di sepanjang jalan tersebut. Biarpun belum dibuka secara rasmi, orang ramai yang mengetahui adanya lukisan mural di sepanjang jalan ini yang disebarkan melalui laman sosial mengambil peluang untuk mengabadikan gambar kesenian tersebut. Tinjauan mendapati kerja-kerja melukis masih lagi dilakukan oleh Persatuan Pelukis Alostar. Antaranya lukisan mural tokoh-tokoh yang banyak berjasa kepada negeri Kedah termasuk mantan Perdana Menteri Pertama Negara Allahyarham Tunku Abdul Rahman Al-Haj, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Kedah yang pertama tahun 1870, Datuk Wan Muhammad Saman Wan Ismail. Bagi saya, Lorong Medan Seni ini salah satu tarikan pelancong yang baru kat sini. Sebab kawasan ini memang cantik, macam dekat Street Art Penang. Dekat Selangor pun ada macam ni. Mana bakal menarik pengunjung kat sini? Saya rasa ramai yang akan datang sini. Sebab dah viral dekat Instagram, Facebook. So saya rasa macam dulu Kedah tak ada apa-apa lagi. Lepas tu sekarang dah jadi tarikan pelancong, ada mural macam dekat KL. So bila balik kampung bolehlah singgah dulu ambil gambar. Dulu tempat ni memang jarang orang lalu. Ya, tak ada tarikan. Sekarang dah buat ni pun dah ramai pengunjung, dah tengok banyak pelancong luar pun dah ada. Ya, main sini. Lepas tu sebelum saya pun boleh hari ni dapat tengok pelukis dia sendiri main kat sini. Sebelum ni dah lalu tak nampak pelukis apa, dah tengok pun menarik lah. Selain itu, lukisan mural ini turut memaparkan keindahan sawah padi sebagai lambang negeri Jelapang Padi dan lambang Persatuan Bola Sepak Kedah sejak dahulu sehingga sekarang. Bagi anda yang berkesempatan berada di Bandaraya Alostar, kunjungilah Medan Seni sebagai lokasi rekreasi bersama keluarga. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Saya Siti Zaidah Osman, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Zaidah. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali bersama selepas ini bersama Muhammad Syah untuk lebih banyak lagi bahan berita. Bertemu kembali. Operasi bersepadu khazanah OBK telah dilaksanakan dalam beberapa fasa bermula awal September 2019 sehingga Disember 2020 telah membuahkan hasil yang memberangsangkan. Tujuan utama adalah untuk membanteras isu-isu pencerobohan, pembalakan haram, mencuri hasil hutan negara serta pemburuan hidupan liar. Menurut Ketua Pengarah Perhilitan, Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, OBK ini melibatkan kerjasama Jabatan Perhilitan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam, Jabatan Imigresen serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Pada tahun 2020, sebanyak 20 operasi telah dilaksanakan dan sebanyak 76 kertas siasatan telah dibuka. Jumlah keseluruhan nilai sitaan pada tahun ini lebih 1.8 juta ringgit.
kita nak fokus kepada jerat lah. Operasi memasmi jerat, kerana kita tahu bahawa kalau orang tu nak pasang, katalah dia nak pasang untuk babi hutan lah contoh tapi jerat ni dia sebelum datang pun dia ambil. Kita banyak kes-kes yang melibatkan dia jerat kena pada beruang, ada kambing gurun, ada dan lain-lain hidupan liar. Beliau ditemui media selepas mesyuarat operasi bersepadu Khazanah OBK di Langkawi. Hadir sama Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado dan Ketua Pengarah Jabatan Kastam Datuk Sri Abdul Latif Abdul Kadir. Dalam pada itu, Tan Sri Abdul Hamid memaklumkan 29 anggotanya masih dalam siasatan akhir kerana disyaki bersekongkol dengan sindiket Macau Scam dan judi dalam talian yang didalangi Zaidi Kanapiah atau dikenali sebagai Eddie Kana dan Goh Leong Yong atau Alvin Goh. Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia SPRM telah menyerahkan semula ke semua anggota tersebut untuk tindakan PDRM. Beliau menambah usaha mengesan saki-baki anggota yang terlibat masih diteruskan. Saya telah memberikan nasihat, teguran, peluang untuk semua pegawai-pegawai saya untuk bertaubat, hentikan. Ya. Saya dah berikan cukup masa. Lepas ni kita akan teruskan tindakan. Beliau ditemui media selepas mesyuarat operasi bersepadu Khazanah OBK di Langkawi. Sebelum ini media melaporkan Goh dan Eddie Kana ditahan oleh SPRM kerana bekerjasama dengan kartel penipuan di luar negara. Seorang padri orang kurang upaya OKU, Pekak dan Bisu warga Korea Selatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Butterworth hari ini atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang lelaki 20 tahun lalu. Ji John Hun, 55 tahun, dituduh melakukan perbuatan itu termasuk memeluk dan mencium mangsa yang berumur 30 tahun ketika kejadian di sebuah rumah di Glugor pada tahun 2000. Mahkamah Magistrate Rosni Rizwan membenarkan tertuduh dibebaskan dengan jaminan sebanyak RM6,000 berserta seorang penjamin warga tempatan. Mahkamah menetapkan 9 Februari ini sebagai tarikh sebutan semula kes bagi mendapatkan jurubahasa isyarat antarabangsa dan jurubahasa Korea. Tertuduh turut diperintahkan melapor diri di Balai Polis berdekatan pada setiap 29 hari bulan dan tidak boleh mengganggu mangsa. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syahrizal Muhammad Syukri manakala tertuduh diwakili Peguam Ji Shan Munggam. Kadar jenayah indeks di Labuan menurun dengan hanya 180 kes direkodkan tahun ini berbanding 270 kes pada tahun sebelumnya. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, bagi memastikan jenayah di Sabah dan Labuan sentiasa terkawal, pihaknya menumpukan operasi kepada aktiviti penyeludupan. Untuk itu, pihaknya telah mengenal pasti operasi penyeludupan minuman keras dan rokok dari Labuan untuk edaran di kawasan pedalaman dan pantai barat Sabah. Turut dikesan penyeludupan barangan gelap dari luar negara di pantai timur negeri berkenaan. Memang saya dari peringkat IPK, saya telah mengenal pasti ada 3 sindiket utama yang menjalankan pengoperasian. Dan minggu lepas, kita telah menumpahkan satu sindiket di peringkat IPK. Memang kita telah kenal pasti. Begitu juga dengan Pantai Timur, kita kenal pasti sindiket-sindiket yang menjalankan penyeludupan. Kita tunggu masa yang nak ambil tindakan yang sewajarnya kepada sindiket-sindiket yang sekian lama telah beroperasi. Datuk Hazani menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Polis Daerah di Labuan. Beliau turut memaklumkan Sabah turut mencatat penurunan hampir 34% kes jenayah indeks di Sabah. Ia susulan pematuhan terhadap dasar kerajaan untuk mengurangkan aktiviti luar rumah bagi mengelak jangkitan pandemik COVID-19. Sejumlah 1,918 unit barang kes judi dalam talian dilupuskan di sekitar Petaling Jaya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Nek Zani Muhammad Faisal berkata, antara barang yang dilupuskan termasuk 756 set komputer, 178 tablet, 967 buah komputer riba, 12 buah mesin simulator dan 5 buah telefon bimbit.
Turut dirampas wang tunai berjumlah lebih RM33,000 yang diserahkan kepada Perbendaharaan Negara. IPT Petaling Jaya telah melupuskan nilai rampasan, kalau ikut nilai dia RM17,778,550. Ya. RM17,778,550. Jumlah mesin yang telah dilupuskan sebanyak 35,557 dan jumlah kertas siasatan yang telah selesai 2,044. Semua berkenaan judi online, mesin judi online. Nik Zani melakukan gimmick pelepasan barang kes judi berkenaan di pekarangan Ibu Pejabat Polis IPD Petaling Jaya. Jelasnya, kes judi dalam talian tahun ini mencatatkan tahap paling rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peniaga di Melaka diwajibkan mempunyai lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT di kawasan masing-masing sebelum dibenar bebas berniaga. Perkara itu ditegaskan Exco Perumahan Kerajaan Tempatan Alam Sekitar Negeri Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan susulan kebenaran kepada penjaja dan peniaga kecil untuk menjalankan perniagaan di kawasan rumah bermula Januari ini. Menurut beliau, walaupun kerajaan negeri Melaka membuka ruang kebebasan berniaga, namun kebenaran masih tertakluk kepada syarat dan prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan, MKN dan PBT di kawasan masing-masing. Kita dah pesan awal lah, kalau nak berniaga apa saja, dia mesti mohon lesen. Mana bila dia lesen, mana kita tak ada halangan. Tapi kalau dia buat satu perniagaan tanpa lesen, itu satu kesalahan. Maknanya kita dah bagi ruang tapi dia tak gunakan ruang kemudahan yang kita bagi. Kita tak ada masalah kalau dia nak berniaga memohon lesen dengan kita. Setakat ini kita pun tak ada lagi menutup perniagaan orang. Mana asalkan dia mohon lesen tu kita keluarkan, dia boleh berniaga. Beliau berkata demikian ketika melawat sebuah kilang di Alur Gajah, Melaka. Berita sukan. Selangor FC menjadi pasukan bola sepak terawal yang menyatakan sokongan terhadap penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan pemain Liga Malaysia dan ia susulan jangkaan Malaysia bakal menerima 1 juta dos vaksin dari Pfizer pada suku pertama tahun depan yang akan diberikan kepada kumpulan sasar seawal Februari 2021. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidun berkata pihaknya masih lagi belum berbincang dengan pegawai perubatan dan perundangan pasukan untuk mewajibkan suntikan vaksin tersebut terhadap semua pemain Derek Giants. Perkara ini saya tidak boleh sebenarnya bagi cadangan. Saya kena rujuk pada tim doktor dan juga bahagian legal lah. Amnya adalah satu yang baik kepada kita. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk semua staf dan juga semua pemain bola sepak mengambil vaksin untuk kebaikan bersama lah. Selain itu, Dr. Johan turut memaklumkan pasukannya akan menjalani latihan dan aksi persahabatan pramusim 2021 di Pulau Pinang selama seminggu bermula awal tahun depan. Beliau turut menambah pasukannya juga kini dalam rundingan dengan beberapa pemain dari Liga Eropah bagi mengisi 2 lagi kuota pemain importnya. Hari itu, Dr. Johan Kamal turut memberi berita baik buat penyokong yang memegang pas bermusim tahun lalu. Menurutnya, pemegang pas bermusim bagi tahun 2020 akan mendapat keutamaan apabila hadir menonton perlawanan di stadium bagi mengisi kuota 10% atau 4,000 penonton yang dibenarkan kerajaan. Untuk pas musim 2021 kita akan put on hold. Kita akan bagi keutamaan kepada yang pemegang lama. Dah habis tu baru kita akan buka pas musim 2021 dan juga buka kepada khalayak ramai lah.
Bagaimanapun, beliau menambah bahawa penggiliran kemasukan ke stadium dalam kalangan pemegang pas bermusim mungkin terpaksa dilakukan kerana jumlah mereka melebihi kuota 10% yang ditetapkan. Seperti sektor-sektor lain, industri sukan tanah air berdepan cabaran sangat besar sepanjang tahun ini. Pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menjejaskan pendapatan Litar Antarabangsa Sepang SIC. Imbasan Sukan Pemotoran 2020 bersama wartawan Tina Ramah. Menerusi temu bual eksklusif bersama RTM, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif menjelaskan dengan lebih lanjut kekangan yang dilalui pihaknya selama hampir 9 bulan susulan penularan wabak COVID-19. Keadaan diakui mencabar buat beliau yang mengambil alih kepimpinan SIC pada April tahun ini ketika negara sedang melaksanakan PKP. It's been a difficult year. Memang tahun 2020 ni memang sangat mencabar. So bila kita dapat balik tengok sukan pemotoran dibuka balik, saya tengok air muka setiap pelumba, tim-tim semua. I think that was one of the priceless moment. Hai, saya Azhan Syafriman Hanif, CEO of SIC. In life, you gotta follow your passion. But if nothing goes right, you go left. Saya rasa seluruh dunia merasakan impak daripada pandemik COVID-19 ni. SIC juga agak terkesan dengan majoriti bisnes sebab kita buat event kat sini dan kita tak dapat penganjur luar datang daripada luar negara untuk kita buat event kat sini. We expect somewhere around 50% punya impact in terms of kerugian daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan I think banyak kita punya capex ataupun projek-projek untuk menaik taraf SIC ini terpaksa ditunda. Impak COVID-19 mula dirasai apabila ujian GT Asia Malaysia Speed Festival dan Desmo Cup terpaksa dibatalkan pada bulan Mac. Pada bulan sama, pusingan pertama dan kedua siri kejuaraan Malaysia ditangguhkan. Namun kejuaraan itu ditamatkan hanya selepas satu pusingan berbanding kebiasaan 5 pusingan. Impian peminat sukan pemotoran untuk menyaksikan kembali acara perlumbaan Super GT selepas hampir 7 tahun turut musnah. Kejohanan tersebut yang dijadualkan pada 16 hingga 19 Julai dibatalkan. Grand Prix Malaysia 2020 turut dibatalkan. Ia merupakan kali pertama sukan berkenaan menerima nasib tersebut sejak dianjurkan pada 1999. Setelah kerajaan mengumumkan PKP bersyarat PKPB pada 4 Mei 2020, harapan penggiat sukan permotoran kembali bersinar. Kerajaan memberi lampu hijau untuk mengadakan sesi latihan diikuti penganjuran perlumbaan tanpa penonton ketika pelaksanaan PKP pemulihan PKPP yang bermula pada 10 Jun. Meskipun jumlah kes positif COVID-19 terus mencatat peningkatan, kerajaan membuat keputusan untuk memberikan beberapa kelonggaran demi kelangsungan industri sukan tanah air. Dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat, Litar Sepang berjaya menganjurkan kejohanan SIC Mini GP pusingan 3 dan 4 pada 18 hingga 20 Disember lalu. Juara keseluruhan Hakim Danish berjaya menempah slot secara automatik ke kejohanan Piala Bakat Asia Idemitsu ATC tahun depan. Kalau kita tengok dengan negara-negara lain di Eropah seperti Spain dan Italy, banyak pelapis-pelapis muda telah dilahirkan daripada mini GP yang telah dibangunkan oleh pihak tertentu di Eropah. Jadi dengan adanya SIC Mini GP ini, diharap ia dapat melahirkan lebih banyak pelapis, lebih banyak bakat-bakat muda. Pada 19 hingga 25 Disember lalu, kejuaraan Cup Prix Malaysia Petronas menamatkan baki 4 pusingan perlumbaan musim ini. Ia sekaligus menutup kalender SIC bagi tahun 2020. Tina Ramah, Berita RTM. Saudara, Gunung Buda yang terletak di Hulu Medalam Limbang, Sarawak terkenal sebagai kawasan penyelidikan dan juga sering dikunjungi pelancong, ya Syah? Ya, lokasi itu bakal dijadikan destinasi pelancongan terulung di utara Sarawak kerana geologikal semula jadinya yang unik. Jadi kita saksikan laporan yang telah disediakan oleh Muhammad Syazwan Kadir. Saksikan.
Dinamakan Gunung Buddha sempena satu ungkapan penan yang bermaksud gajah putih, merujuk kepada batu kapur setinggi 963 meter yang terletak di utara Taman Negara Gunung Mulu. Di kawasan gunung ini terdapat ruang gua terbesar di dunia, iaitu kira-kira 800 meter panjang, lebar sekitar 400 meter dan langit-langit setinggi 122 meter. Salah satu gua di sini dinamakan Gua Penyu, sepanjang 22 kilometer yang menjadikannya gua terpanjang di Borneo dan kelima terpanjang di Asia. Hutan yang terjaga rapi dan masih belum banyak diterokai memiliki sekurang-kurangnya 300 spesies burung, lebih 2,500 spesies pokok, lebih 60 spesies ular dan pelbagai variasi kehidupan alam. Dengan keistimewaan tersebut, ianya berpotensi menjadi lokasi pelancongan bertaraf dunia. Keistimewaan tempat ini dia memang betul-betul istimewa, di mana hutan ini belum lagi terusik dan banyak keindahan sungai, flora dan fauna yang boleh memberi suatu kepuasan kepada pengunjung. Kami juga dimaklumkan terdapat spesies hidupan liar di kawasan ini yang sukar ditemui di kawasan lain. Ikuti siri kedua laporan Gunung Buddha esok. Kru kami mengikuti ekspedisi Majlis Daerah Limbang bersama Jawatan Kuasa Pelancongan dan Pembangunan Komuniti Limbang. Muhammad Sazwan Kadil, Berita RTM. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah petang.